Okey. Apa fungsi persamaan kimia? Adalah untuk menghuraikan tindak balas kimia yang berlaku. So fungsi persamaan kimia adalah untuk menghuraikan tindak balas kimia yang berlaku. Okey, tindak balas kimia kita akan belajar pada topik yang seterusnya. Okey, untuk kali ni awak perlu tahu macam mana cara nak buat persamaan kimia. Okey, so persamaan kimia. Okey, yang dibelah kanan, yang dibelah kiri. Okey, kiri ni kita panggil sebagai bahan tindak balas. Okey, yang di sebelah kanan, okey, kita panggil sebagai hasil tindak balas. Apabila sesuatu bahan, okey, bercampur, dipanaskan ke ataupun apa, kita panggil sini kawasan bahan tindak balas. Okey, hasil dia kita letak di belah kanan. Okey, anak panah ni adalah untuk menunjukkan hasil. Okey, kita tak buat persamaan kimia dalam bentuk perkataan. Kita kena buat dengan menggunakan formula kimia. Sebab tu sebelum ni korang belajar cara nak bentuk formula kimia. Okey. Okey, selepas kita dah tahu bahan apa yang bertindak balas dan hasil apa daripada tindak balas tersebut, okey, kita tulis dalam bentuk formula kimia. Persamaan kimia last kali mestilah seimbang. Maknanya bilangan dekat belah kiri mesti sama dengan bilangan dekat belah kanan. Okey, kita tengok contoh yang diberi. So kat sini dia bagi apabila hidrogen bertindak balas dengan oksigen. So apabila hidrogen bertindak balas dengan oksigen, hasil yang terbentuk adalah air. Okey, yang ini adalah dalam persamaan perkataan. Okey, tapi kita tak guna ni untuk menerangkan tindak balas kimia. Kita guna dalam bentuk formula kimia. Jadi awak kena tahu. Okey, hidrogen, okey, dia wujud sebagai apa? Hidrogen wujud sebagai molekul. Bila molekul dia ada dua, H2. Okey, oksigen. So gas yang wujud sebagai gas mesti wujud sebagai molekul. Okey. Contohnya hidrogen, so gas hidrogen. Oksigen, gas oksigen. Kalau dia kata gas nitrogen, so dia N2. Okay, dia wujud sebagai molekul. Okay, satu lagi yang awak nak kena tahu yang wujud sebagai molekul. Okay, yang duduk dekat kumpulan bawah 17 ni. Okey, semua unsur yang di dalam kawasan kumpulan 17 ni wujud sebagai molekul. Okey, kalau dia kata klorin, okey, contohnya hidrogen bertindak balas dengan klorin. So awak kena tahu klorin tu adalah Cl2. Hidrogen bertindak balas dengan fluorin. Awak dah kena tahu, automatik awak dah tahu F tu wujud sebagai 2. Bromin. Bromin wujud sebagai Br2, manakala iodin wujud sebagai I2. So dekat kumpulan 17 ni mesti wujud terdiri sebagai molekul. So Cl2, F2, Br2 ataupun I2. Satu lagi gas. Gas pun mesti dalam keadaan molekul. Okey, kalau dia kata logam. Okey, logam, atom. So logam yang warna hijau, logam. So kalau logam wujud sebagai atom. So satu je lah. Kalau dia kata magnesium, so awak tahu dia sebagai atom. So Mg saja. Natrium, so dia adalah Na sahaja. Okey. Calcium, so dia sebagai Ca saja. Okey. Bila dia adalah logam, dia wujud sebagai atom. Okey, yang ini adalah perkara yang awak perlu tahu sebelum buat persamaan kimia. Okey, kita patah balik tadi. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Okey, so hidrogen. Jadi kita tahu gas hidrogen. Okey, bertindak balas dengan gas oksigen menghasilkan H2O. Okey, so selepas kita dah buat dia punya formula kimia, okey, dia punya formula betul untuk setiap unsur ataupun sebatian. Okey, kita kena seimbangkan. Okey, apa maksud awak kena seimbangkan? Awak kena tengok
bilangan hidrogen dekat belah kiri mesti sama dengan bilangan hidrogen dekat belah kanan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, hidrogen belah kiri berapa? So ada 2, so hidrogen belah kiri ada 2. Hidrogen dekat belah kanan pun ada 2. Okey, buat masa ni kita boleh cakap hidrogen adalah seimbang. Okey. Selepas itu, kita tengok oksigen. Oksigen belah kiri sini ada berapa? So, oksigen dekat sini ada 2. Kita tengok dekat sini ada berapa oksigen belah kanan? 1. 1. Okey, jadi kita kena seimbangkan bilangan oksigen dekat belah kanan dan kiri kena sama. Okey, jadi macam mana nak bagi dia sama? Okey, bila kita nak bagi dia sama, kita kena macam awak kena darab lah. Awak kena darab bagi bilangan kanan sama dengan bilangan kiri. Okey, contohnya kat sini O sini ada 1. Okey, berapa awak nak bagi sama dengan belah kiri? Okey, contoh kalau awak darab 2. Okey, bila darab, kita nak jadikan oksigen dekat sini sama dengan 2. Okey, kita tak letak dekat sebelah dia, kita tak letak dekat belakang dia, kita tak letak dekat depan dia. Kita letak dekat mana? Kita terus letak dekat depan macam ni. Okey, kita tak letak. Bila awak nak bagi sama bilangan oksigen ataupun bilang hidrogen atau nak samakan belah kiri belah kanan, kita tak letak sebelah sini. Okey, awak tak boleh letak sebelah bawah sini sebab bila awak letak bawah ni dia dah jadi formula kimia lain. Yang ni dah jadi hidrogen peroksida. So, kita letak dekat mana? Kita letak dekat depan. Okey, maknanya yang ini tak boleh berubah. Okey, formula kimia untuk bahan yang diberi tak boleh berubah. Okey, mana kita nak letak untuk jadikan sama kiri dan kanan, kita letak dekat depan. Okey, jadi dekat sini sekarang hidrogen dekat belah kanan sekarang hidrogen jadi berapa? Dekat belah kanan? 4. Yes, so dekat belah kanan hidrogen jadi 4, oksigen jadi berapa? 2. So oksigen dah ada 2. Jadi bilangan oksigen dah sama kiri dan kanan. Okey. Kita tengok bila kita letak 2 dekat depan ni, bilangan hidrogen jadi berubah. Daripada 2 dia jadi 4. Jadi belah kiri masih jadi 2. Okey, macam mana awak nak jadikan dia 4? Macam mana kita nak samakan dengan belah kanan? Belah kanan sekarang ada 4. Belah kiri baru ada 2 saja. So macam mana kita nak jadikan dia sama belah kiri dan belah kanan? Darab 2. Yes, darab 2. So letak dekat mana darab 2 tu? Depan hidrogen. Depan hidrogen. Okey, darab 2 ni kita bukan buat dalam kurungan untuk semua. So kita nak betulkan, kita nak samakan bahagian hidrogen saja. Jadi kita letak 2 pada bahagian depan hidrogen. Jadi dekat sini hidrogen dia dah jadi 4 sama dengan 4. Oksigen dekat sini sama dengan 2. Jadi sama tak bilangan kiri dan kanan? So sama, bilangan kiri hidrogen 4, bilangan kanan pun 4. Bilangan kiri oksigen ada 2, sebelah kanan pun oksigen ada 2. Okey, so bila sama bilangan hidrogen dan bilangan oksigen belah kiri dan belah kanan, kita katakan persamaan telah seimbang. Okey. Kenapa kita kena seimbangkan? Sebab berdasarkan hukum keabadian jisim, okey, jirim tak boleh dicipta atau dimusnahkan. Jadi bilangan atom bagi belah kiri dan belah kanan kena sama. Cumanya dia dah jadi hasil lain lah. Daripada bahan yang diberi, dia akan jadi hasil yang lain. Okey, so boleh? Kita tengok seterusnya. Okey. Tindak balas ni kita akan belajar selepas ini. So awak kena tahu dulu cara nak buat persamaan kimia. Okey. So tadi senang, hidrogen dan gas oksigen. Okey. So persamaan pertama kat sini dia kata
zinc karbonat terurai menghasilkan zinc karbon dioksida dan juga zinc oksida. Okey, bahan dekat sini apa? Bahan tindak balas. Zinc dengan oksigen, karbon dioksida. Bahan tindak balas. Bahan tindak balas dekat belah mana? Bahan tindak Zinc balas dekat karbonat. belah. Yes, so bahan tindak balas adalah zinc karbonat. Hasil tindak balas adalah zinc oksida dan juga karbon dioksida. Maknanya bahan dia adalah zinc karbonat, bila terurai akan menghasilkan zinc oksida campur gas karbon dioksida. Okey, sampai sini boleh? So sekarang kita kena tukar perkataan ni jadi formula kimia. Okey, sebab itulah pentingnya awak hafal ion positif dan ion negatif untuk memudahkan awak buat formula kimia. Okey, jadi zinc karbonat, apa dia punya formula kimia? Okey, ataupun apakah ion yang membentuk zinc karbonat? So, zinc karbonat ada ion apa? Ion zinc dengan ion karbonat. Okey, ion zinc berapa charge dia? Zn2+, Zn2+, karbonat? CO3 2-. Okay, CO3 2-. Okey, lepas tu apa yang bersilang? Dua belah kiri dan dua belah kanan ni akan bersilang. Okey, sementara awak nak mahir terus ingat, terus congak je dalam kepala otak awak kena buat macam ni lah. Kalau dah mahir congak semua tu, boleh terus. So, zinc akan dapat 2, karbonat akan dapat 2. Jadi dia punya formula kimia adalah zinc karbonat, ZnCO3. Okey, dua-dua tu potong, terus tak payah tulis lah. So dia punya formula kimia dia adalah ZnCO3. Okey, so bawa je turun anak panah. Okey, zinc oksida. Zinc oksida ada ion apa? Zinc dengan oksida. So zinc 2+ dengan ion oksida. Oksida berapa? 2-. O 2-. Jadi silang-silang last kali jadi apa? ZNO. Okay, so dia akan jadi ZNO. Sebab apa? 2+ pergi kat belah kanan, 2- pergi belah kiri. So dia akan dapat ZNO. So akan menghasilkan ZNO. Okay, so bila karbon dioksida, so kalau penamaan untuk molekul, so C, terus ingat C. Oksida, O. Di tu maksudnya ada berapa O dia? 2. So ada 2. So tambah CO2. Okay, so bila dah settle macam ni, okay, maksudnya kat sini persamaan kimia, formula kimia dia betul lah. Zinc karbonat, zinc oksida, karbon dioksida. Okay, so sekarang kita tengok bilangan dia betul ke tak. Okay, persamaan ni dah seimbang ke belum? So kita tengok zinc. So zinc dekat belah kiri dengan zinc belah kanan, berapa bilangan dia? 1. So sama, dapat 1. So zinc sini 1, zinc sini 1. Okey, kita tengok pula karbon. Okey, karbon belah kiri dengan karbon belah kanan. Sama tak? Sama. Sama juga, sini 1, sini pun 1. Okey, last kali tengok apa? Oksigen. So belah kiri ada 3 oksigen, belah kanan pun ada 1 campur 2. So ada 3 tak oksigen dekat belah kanan? Ada. Okay, so oksigen sini ada 3. Okey, bila dia punya bilangan dah sama, so kita boleh cakap persamaan ni telah seimbang. So tak payah buat apa-apa lah, tak payah tambah depan dia berapa. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Okey, asid sulfurik. Okey, hari tu saya dah kata beberapa jenis asid yang awak perlu tahu dia punya formula kimia dia. So, asid sulfurik, apa dia? H2SO4. Okey, betul. H2SO4, asid sulfurik. Okey, asid hidroklorik. Asid hidroklorik. HCl. Ah?
Cl, salah. Asid hidroklorik. HCl ke awak cakap Cl je? HCl. Yes, HCl betul. Okay, asid nitrik. HNO3. Okay, betul. HNO3. Okay, asid etanoik ada ke saya cakap? Ada tak asid etanoik? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, so ni je lah. Okay, so asid sulfurik, asid hidroklorik, asid nitrik. Okay, so yang ini antara asid yang awak perlu tahu dia punya formula kimia. Okay, asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida. So, apa formula kimia untuk natrium hidroksida? NaOH. NaOH. Okay, bila dah mahir awak boleh terus tulis je lah. Okay, menghasilkan natrium sulfide. Apa formula kimia natrium sulfide? Na2SO4. Okay, Na2SO4. Okay, campur air. Apa formula untuk air? H2O. H2O. Okay, dah settle yang ni. Okay, kita kena tengok apa-apa pun mesti seimbang ke tidak. Okay, kita tengok bilangan hidrogen. So, bilangan hidrogen belah kiri 2 campur 1. So, hidrogen dekat sini ada berapa belah kiri? 3. 3. Okay, belah kanan ada berapa? 2. Okay, belah kanan ada 2. Okay, kita kena pasti dulu berapa dia punya bilangan. So, belah kanan ada 2. Okay, sulfur ada berapa? 4. Sulfur. 1. Yes, sulfur 1. Belah kanan? 1. 1 juga. Okay, sulfur sini 1. Belah kanan 1. Okay, oksigen. 5. 4. Okay, oksigen belah 5. kiri berapa? 5. Okay, 5. Belah kanan? 5. Okay, 5. Okay, so seterusnya natrium. 1. Okay, 1. Belah kiri? 2. 2. Okay, so kalau kita ikutkan yang lain, apa yang tak sama kat sini? Bilangan apa yang tak sama? Hidrogen. Hidrogen dan juga Natrium. okay, natrium. So kita seimbangkan dulu natrium. Okay, belah kiri 1, belah kanan 2. So nak seimbang letak kat mana? Kita tak boleh hilangkan contohnya awak tak boleh hilangkan 2 ni untuk bagi seimbang. Tak boleh. Okay, kita boleh tambah saja perkali dekat depan. Hilangkan tak boleh sebab yang ni dia punya formula kimia. Okay, so nak tambah dekat mana? Kiri. Okay, belah kiri tambah dekat mana? Depan NO. Yes, depan NaOH. Okay, depan NaOH. Awak tak boleh letak dekat bawah dia. Tak boleh sebab itu bukan formula kimia. Bagi natrium hidroksida. Okay, so sekarang bila awak letak 2 natrium dekat sini, automatik dah berubah apa? Berubah bilangan apa? So Bilangan natrium hidrogen jadi apa kat sini? So hidrogen kat sini dia jadi berapa? 6. 6? 4. Yes, 4. 2 sini, 2 darab dengan 1. So, hidrogen jadi 4. Okay. Sulfur, ada perubahan sulfur? Tak ada. Oksigen jadi berapa? 6. 6. Yes, oksigen sekarang dah jadi 6. Natrium dah jadi berapa? 2. 2. Okay, so sekarang kita nak seimbangkan apa pula dekat sebelah sini, belah kanan? Macam mana kita nak jadikan oksigen sama dengan 6, hidrogen sama dengan 4. Okay, sebab kalau kat sini yang tak settle lagi adalah hidrogen dengan oksigen. So macam mana kita nak bagi sama dengan hidrogen belah kiri ni?
Letak 2 depan H2O. Yes, letak 2 dekat depan H2O. Bila awak letak 2 dekat depan H2O, so hidrogen dah jadi berapa sekarang? 4. 4. Oksigen dah jadi berapa sekarang? 6. 6. Okey, 2 dekat sini campur dengan 4 dekat sini. So oksigen dah jadi 6. Sulfur tetap 1, natrium tetap 2. Okey, boleh? Boleh. Okay. Okey. Seterusnya. Okey, ini. Okey, awak buat dulu sementara tengah azan. Okey, cuba buat dulu nombor 3. Buat sendiri. Okey. So, soalan nombor 3. Namakan bahan tindak balas. AgNO3 plus NaCl. Okey, so namakan argentum nitrat dengan natrium klorida. So, argentum nitrat NO3. NO3. Okey, bahan lagi satu NaCl. NaCl. Okey, hasil dia AgCl. AgCl.
Okey, campur NaNO3. NaNO3. Okey, bilangan argentum. Belah kiri, belah kanan. Berapa? 1. So Satu. Ag sebelah kiri 1, Ag belah kanan 1. Natrium. 1. Okey, natrium pun natrium ke nitrogen? Nitrogen. Okey, nitrogen 1. Nitrogen dekat sini pun 1. Okey, oksigen. 3. 3. 3. Oksigen kanan pun 3. Okey, natrium. 1. 1. Belah kanan pun 1. Cl1. Belah kiri pun 1. So kita tak payah buat apa-apa sebab dia dah seimbang. Okey, dengan syarat awak punya formula kimia betul. So awak akan dapat persamaan kimia awak seimbang lah. Okey, so soalan seterusnya nombor 4. Kupram 2 oksida. So apa? Formula dia. CuO. Okey, asid hidroklorik. HCl. HCl. Okey. Kupram 2 klorida. CuCl. Cu Cl. Cl 2. je. 2. Okey, kupram 2, Cl minus. So klorida akan dapat 2, kupram 1. So CuCl2. Okey, Cu2 plus Cl minus. 2 pergi kiri, 1 pergi 2 pergi kanan, 1 pergi kiri. So awak akan dapat CuCl2. Okey. Campur air H2O. okay, H2O. Okey, so sekarang formula kimia dah betul. Okey. So sekarang kita seimbangkan bilangan dia pula. So Cu dekat kiri sama dengan 1. 1. Cu kanan pun sama dengan 1. Oksigen dekat kiri ada berapa? 1. 1. Oksigen belah kanan ada berapa? 1. 1. Hidrogen belah kiri? 1. 1. Hidrogen belah kanan? 2. 2. Cl, klorin belah kiri? 1. Cl belah kanan? 2. Okey, so kita nak seimbangkan yang mana? Hidrogen dengan klorin. Okey, kita nak seimbangkan klorin dulu. So, klorin belah kanan ada 2, klorin belah kiri ada 1. Jadi nak tambah kat mana? Depan. Depan So, HCl. tambah dekat depan. Tak boleh 2 dekat bawah ni. Salah. Okey, bila awak letak 2 ni dah ubah formula kimia. Tak wujud pun HCl2 tu. Jadi, 2 dekat depan. So, bila 2 dekat depan, hidrogen dah bertukar menjadi 2. Cl pun dah jadi 2. So, bila dah jadi 2, dia dah sama belah kiri dan belah kanan. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Magnesium campur oksigen menghasilkan magnesium oksida. So, magnesium Mg. Mg, logam wujud sebagai atom. Okey, oksigen terus ingat. O. Apa? O2. Okey, oksigen terus ingat. Oksigen adalah gas oksigen. Okey, magnesium oksida hasil dia apa dia? MgO. Yes, MgO. Okey. Magnesium dah seimbang, oksigen belah kiri 2, oksigen belah kanan 1. So nak seimbangkan dekat mana? Belah kanan. Okey, letak berapa? 2. Okey, letak depan, kiri, tengah, belakang. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Macam ni. Depan. Okey, letak dekat depan. So MgO, so kita letak dekat depan. 2 MgO. Okey, so belah kiri dah jadi 2 Mg. Okey, oksigen dah seimbang. So nak seimbangkan magnesium pula. Letak 2 dekat Dekat depan Mg. Depan. Okey, letak 2 depan Mg. Bukan letak 2 dekat bawah. Salah tu. So 2 Mg campur dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okey, seterusnya. Natrium campur air menghasilkan natrium hidroksida dan hidrogen. Okey, so apa? Na plus H2O.
Okay. Na plus H2O menghasilkan NaOH NaOH plus H H je ke? H2 H2. H2. Hidrogen, ingat hidrogen adalah gas. Hidrogen kat sini wujud sebagai gas. So gas hidrogen jadi H2. Okey, sekarang seimbangkan. Okay, cuba seimbangkan. Letak kat mana? Nak seimbangkan apa ni? Bilangan apa? Bilangan atom apa? hydrogen Bilangan. Yes, hidrogen. Okey, nak seimbangkan belah kiri ke belah kanan? belah kiri. Okey, kalau awak seimbangkan belah kiri, okey, awak nak jadikan berapa? 2 H2O. Okey, kita letak 2 H2O. So, belah kiri dah ada berapa hidrogen? 2 4. 4. 4. So, belah kanan ada 3. So, macam mana nak jadikan dia 4? Letak 2 depan NaOH. Yes, letak 2 dekat depan NaOH. So, sekarang hidrogen dah dapat 4. 2 dari sini campur dengan 2 dekat sini. So, kita dapat hidrogen dia 4. So, sekarang oksigen dah jadi berapa dekat belah kanan? 2. 2. Nitrium 2. 2. So, belah kiri oksigen 2. 2. So, nak seimbangkan nitrium. Tambah 2 depan Na. Yes, tambah 2 dekat depan Na. So, persamaan korang dah seimbang. Okey, seterusnya. Kalium oksida campur air menghasilkan kalium hidroksida. Kalium oksida. KO KO? K2O. K2O? KO? K2O. Okey. Okey, kalium. Berapa cas kalium? 1 1 plus 1. Oksida? negatif 2 Okay, 2 2 minus. negatif, bukan negatif 2 ya. Dia 1 plus. Okay. So, 2 pergi sini, 1 pergi sini. So, awak akan dapat K2O. Okay, K huruf besar betul-betul ya. O pun huruf besar. Jangan buat macam ni. Okay, ni dah salah. Okay. Tulis elok-elok. So, K2O campur air H2O. Okay, menghasilkan kalium hidroksida. KOH. KOH. K besar, O besar, H besar. Okay, kalium hidroksida. Okay, seimbangkan. Letak 2 depan KOH. Letak 2 depan KOH. Okay, lepas tu Dah seimbang lah cikgu. dah seimbang. dah cikgu. Okay, betul dah seimbang. So K ada 2, O ada 2, H2 pun ada 2, H ada 2. So dah seimbang. Okay, seterusnya. Zinc oksida campur asid nitrik menghasilkan zinc nitrat campur air. Okay. Apa? ZNO Okay, ZNO campur asid nitrik. HNO3 Okay, HNO3. Okay, zinc nitrat. ZnNO3 Okay, ZnNO3. Macam mana bentuk dia? NO3 dalam kurungan 2. Yes. Okay, Zn dalam kurungan NO3 ada 2. Okay, campur air. Okay, sekarang seimbangkan. Cuba seimbangkan. Okay, zinc belah kiri 1, zinc belah kanan berapa? 1 So, zinc belah kanan 1. Oksigen belah kiri berapa? 4 Okay, ada 4. Oksigen belah kanan? 7. Okay, ada 7. Okay, 6 campur 1, 7. Hidrogen belah kiri? 1.
Hidrogen belah kanan 2. 2. Nitrogen belah kiri 1. nitrogen belah kanan 2. okey 2. Darab dengan 2 kat luar. Okey last sekali. Okey dah. So sekarang nak seimbangkan dia. Okey nak seimbangkan macam mana ni? Tambah kat mana? Tambah 2 depan HNO3. Okey, kita try tambah 2 dekat sini. Jadi hidrogen kat sini dah tukar kepada 2. Nitrium, nitrogen dah tukar jadi 2. Oksigen dah tukar jadi 6. 2, 3, 6 campur 1, 7. 7. Okey, zinc 1. So dah seimbang? Dah. Dah kan? 7, 2, 2. So 7, 2, 2. So dah seimbang. Okey, boleh. So bila awak dah jumpa ni, so awak akan mahir lah buat dia punya persamaan dan seimbangkan. Okey. Okey, lagi yang ke-9 seterusnya. Plumbum nitrate. Plumbum 2 nitrat menghasilkan plumbum 2 oksida campur nitrogen dioksida campur oksigen. Okey. Apa dia? PB dalam kurungan NO3 Okay, luar PB 2. dalam kurungan NO3 2. Okey, siapa yang tak mahir lagi formula kimia awak kena mahirkan. Okey. Hasil dia. PBO. PBO. PBO betul. Campur NO2. NO2. N O2. O2, nitrogen 1, oksida ada 2. Nitrogen dioksida NO2 campur oksigen berapa? O2. O2. Okey. So, seimbangkan ke dah seimbang ke belum? Belum. Okey, macam mana nak seimbangkan? Letak 2 depan NO2. Tak, 2 depan NO2. Okey, ni kita try dulu. Okey, so sekarang nitrogen ada 2. Okey, nitrogen kiri 2, nitrogen kanan 2. Okey. Oksigen berapa? Belah kiri berapa oksigen? 6. 6. Okey, oksigen belah kanan? 7. 7. Okey. Plumbum kiri, so tak seimbang lagi. Okey, kita nak letak kat mana pula? So maknanya kita tak bolehlah guna 2 kat sini. Okey, macam nak lagi seimbang? 2 depan PBO. Okey, 2 depan PBO. Okey. So, plumbum kiri 1, plumbum kanan 2. Okey, macam mana kita nak jadikan plumbum dekat kanan, plumbum kiri 2? Tambah dekat depan PB. Tambah dekat depan PB. Okey, so sekarang plumbum ada 2. Nitrogen ada berapa? 2. 2, 1 darab 2, darab lagi dengan 2. So, kita ada 4. Okey. Ya, dia kena 2 ni untuk keseluruhan. Okey, lepas tu 2 yang dekat sebelah dia. Jadi, ada 4 nitrogen. Okey. So, nitrogen belah kanan ada 1. 1. So, macam mana nak jadikan dia 4? Boleh letak 4 ke cikgu depan Boleh. NO3 tu? Boleh. Okey, letak 4. So, sekarang seimbang tak oksigen dia? Sekarang kita tengah tengok oksigen dia. Seimbang tak? So, oksigen belah kiri ada 3 darab 2 darab dengan 2. 12. So, 12. Oksigen belah kanan Seimbang 2 cikgu. 12. campur 8 campur 2. Pun ada 12. Okey, boleh. Sebenarnya awak boleh letak je nombor 1 sampai 10 awak nak try. Okey, tapi kita mulakan dengan nombor yang paling rendah lah. Jadi, kita boleh letak 4, kita boleh letak 5. Okey, mana yang boleh seimbang. So, dah seimbang? Dah. Oksigen belah kiri 12, belah kanan pun 12.
Nitrogen belah kiri 4, belah kanan pun 4. So awak kena ingat, dia darab dengan yang luar kurungan ni, lepas tu darab juga dengan luar dekat sini untuk dia punya bilangan keseluruhan. Okay? Okay, so soalan yang terakhir. Okay, aluminium nitrat menghasilkan aluminium oksida campur nitrogen dioksida campur oksigen. So apa? AlNO3 dalam kurungan 3. Al dalam kurungan NO3 luar kurungan 3. So 3. ingat Al 3 plus NO3 minus. So tukar, sini tukar, so akan dapat AlNO3 dalam kurungan 3. Okey, menghasilkan Al2O3. Al2O3. 2 datang daripada oksida, 3 datang daripada aluminium. Okey. Tambah NO2. nitrogen N oksida O darab 2. Okey, tambah O2. okey, O2. Okey, seimbangkan. Okey, satu pun cara dia adalah cuba jaya juga. Okey, nak letak kat mana? Cuba kat mana? Letak 2 dapat AlNO3 3. Okey, kita letak 2 kat sini. So kat sini Al dah jadi 2. Al sini pun 2. Okey, nitrogen sini berapa belah kiri? 5. 6. 6. Okey, nitrogen belah kanan baru ada 1. Oksigen belah kiri? 18. Okey, 18. Oksigen belah kanan? 7. 2. Yes, ada 7. Okey, so aluminium dah seimbang. Okey, kita cuba seimbangkan nitrogen. Letak 6 depan N. Okey, tak 6. Okey, oksigen dah seimbang. Cuba tengok. Oksigen 18. So, bila awak letak 6, 6, 2, 12. 12 campur 2, 14. 14 campur 3, 17. So, tak boleh. Al 2. So, Al 2. So 3, 2, 6, 2, 12, 12 campur 2, 14, 14, 3, 17. Okey, so tak boleh lah 2 dengan 6 ni. So tak boleh nitrat, okey. So, macam mana? Nak letak kat mana? Okey, yang ini cikgu nak awak cuba jawab. Okey. Seimbangkan untuk yang terakhir ni aluminium nitrat campur aluminium nitrat campur aluminium oksida menghasilkan natrium oksida aluminium nitrat terurai menghasilkan aluminium oksida campur nitrogen dioksida campur gas oksigen. So cuba seimbangkan yang ini dan nombor 10 dan cuba jawab soalan aktiviti 3.17 seimbangkan persamaan kimia 1 dan 2. Okey, boleh? So hari ni hari terakhir lah kelas online kimia korang. Okey, jadi untuk hari esok pun cuba jawab soalan persamaan kimia yang ini. Siapkan 1, 2 dan juga soalan yang tadi cikgu bagi. Okey, rasa tak apa-apa dah kat sini. Okey, jadi nanti naik sekolah jumpa, kita tinggal untuk pengiraan yang terakhir lah. Okey, boleh? Faham persamaan kimia? Faham. Okey. So yang ini sebenarnya kaedah awak cuba jaya. Sementara awak nak nampak tambah berapa, awak memang kena cuba jaya. Okey. Cuba belah kiri samakan belah kanan. Okey, itu kaedah dia. Okey, jadi sampai sini saja kelas kita.